أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Perintah Allah mengandungi alasan dan hikmah. Jadi perintah ataupun arahan Allah Subhanahu wa taala dalam istilah Al-Quran ataupun bahasa Arab disebut al-amru. Lawan bagi al-amru adalah an-nahyu, perintah dan juga larangan. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat perintah, banyak ayat Quran yang berkaitan dengan perintah, perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, buat baik kepada ibu bapa, jiran, tetangga, itu perintah. Yang keduanya an-nahyu, maknanya larangan. Larangan, wala taqrabuz zina, wala taqrabu malal yatim. Semua perintah ataupun larangan, dia ada perkara-perkara yang mengandungi alasan dan juga hikmah. Alasan ni apa dia? Setiap perkara ni dia ada alasan, sebagaimana dalam kawaid fiqhiyah menyebut al-hukmu yajri ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu sama ada hukum perintah ataupun hukum larang. Hukum juga sebahagian daripada hukum Allah. Dia ada alasan yang tertentu. Ada alasan-alasan yang tertentu. Jadi dan juga hikmah, maknanya ada kebaikan di sebalik suruhan ataupun larangan Allah. Bila kita kata ada hikmah, hikmah ni kadang-kadang orang tahu, dan kebanyakannya hikmah yang Allah Ta'ala bagi jadi ni kadang-kadang orang tak tahu. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu. Ini hanya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tidaklah sesuatu hukum Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia, tidak memberi manfaat ataupun faedah. Jadi kita dah baca di dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu, setiap hukum dan juga perintah Allah Ta'ala termasuk di dalam takdir. Sama ada takdir syar'iyah, ketentuan berdasarkan hukum syarak, ataupun kauniyah, kedudukan alam ini, hukum kepada alam, kejadian langit, bumi, turunnya hujan, kemarau dan sebagainya, itu hukum kauniyah. Semuanya ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus Majoriti ulama salaf dan khalaf berpendapat perintah-perintah Allah mengandungi alasan dan juga hikmah. Hal tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyuruh melakukan sesuatu kerana hikmah tertentu di sebaliknya, dan tidak mencipta sesuatu melainkan kerana hikmah yang terdapat di sebaliknya. Sebahagian daripada hikmah tersebut kembali kepada para makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan sebahagian lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kembali kepada hamba atau manusia mengandungi kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Hikmah yang kembali kepada Allah merujuk kepada hikmah yang dia sukai. Allah Subhanahu wa taala suka disembah, ditaati dan dilakukan taubat kepadanya. Diletakkan harapan, ditakuti, ditawakal dan dilancarkan jihad pada jalannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi segala perintah dan suruhan ini untuk kebaikan manusia. Walaupun di sisi Allah Ta'ala itu dia ada hikmah, tetapi bukanlah maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengambil faedah, mengambil manfaat daripada kejadian dibuat makhluk ataupun dia buat hukum. Semua tu kembali kepada faedah kepada manusia itu sendiri ataupun makhluk itu sendiri. Sebagai contohnya, dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi bila Allah Ta'ala suruh buat ibadat ni, adakah Allah Ta'ala ambil manfaat daripada ibadah manusia? Allah Ta'ala ambil faedah. Maksudnya, kalau manusia tak buat ibadat, seluruh manusia tak sembah Allah, adakah Allah Ta'ala rugi?
Sebaliknya kalau semua orang buat ibadat kepada Allah, semua orang masuk Islam, adakah ada Allah Ta'ala untung? Allah Ta'ala dapat untung tak? Sebab sekarang ni orang fikir semua nak ambil untung. Allah Ta'ala ambil untung tak? Semua orang beribadat kepada dia, semua jadi Islam, tak ada seorang yang kafir. Tak ada. Maksudnya semua orang tak taat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak rugi. Sebaliknya semua orang beribadat kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak untung. Sebab tu yang ayat yang selalu kita baca tentang Allah Subhanahu Maha Suci Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ataupun setiap kali kita sembahyang kita baca subhanallah subhanallah subhanallah. Apa maksud subhanallah tu? Maha Suci Allah. Apa maksud Maha Suci? Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala sifat yang kurang, lemah, koman. Sifat kurang, lemah, koman tak ada bagi Allah. Maksudnya kalau orang sembah Allah Ta'ala, kalau dia ambil manfaat maka dia ada kurang. Kalau orang tak sembah dia jadi rugi pula. Martabat kedudukan Allah Ta'ala tu jadi jatuh sebab orang tak sembah. Apabila orang duduk sembah Allah, duduk puja Allah, mengagung dan mendewa Allah Ta'ala, dia pun martabat dia naik tinggi. Tak. Kerana sebab itu dipanggil sifat Allah Ta'ala ni kamalat. Sifat-sifat kesempurnaan. Bila sempurna, tak ada kurang, tak ada lebih. Sifat Allah Ta'ala ni orang sembah macam mana pun, kedudukan Allah Ta'ala ni, orang taat kepada Allah Ta'ala macam mana pun. Contohnya orang qiyamul lail bulan puasa ni. Qiyamul lail seluruh manusia sembah Allah Ta'ala, berdoa, merayu, baca Quran, zikir dan sebagainya. Martabat Allah Ta'ala duduk setara tu, duduk hebat macam tu, tak akan bertambah. Kalau bertambah menunjukkan ada kurang, dia sentiasa penuh. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tak sembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak kurang. Jadi tujuannya dia suruh sembah dia ni bukan dia nak ambil manfaat, nak menceritakan bahawa dia ni Khalik, yang manusia itu adalah makhluk. Kewajipan makhluk mesti kena sembah. Itu tanggungjawab kamu, bukan aku ambil manfaat. Dalam Ibnu Katsir, sebahagian riwayat Ibnu Katsir menakalkan pendapat daripada ulama-ulama salaf, liya'rifunani, supaya mereka kenal aku. Suruh sembah ni supaya mereka kenal. Sebab awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah kan. Awal wajibin 'alal insani ma'rifati ilahi biistiqani. Awal-awal kewajipan bagi manusia dia kena kenal Allah Ta'ala dengan yakin. Allah Ta'ala tak ambil manfaat. Orang tak kenal pun Allah Ta'ala tak rugi. Tetapi itu tanggungjawab. Tanggungjawab itu, kewajipan itu kembali kepada manusia. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayahsabul insanu an yusraka sudah. Maksudnya, patutkah manusia menyangka bahawa ia akan ditinggalkan, terbiar dan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihimpunkan menerima balasan? Adakah manusia sangka ataupun dia menganggap, dia mengira dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibiarkan begitu sahaja tanpa dipertanggungjawabkan. Apa maksud tanpa dipertanggungjawabkan? Tanpa didatangkan taklif. Apa maksud taklif? Tanpa didatangkan perintah dan arahan untuk dilaksanakan hukum syarak, sama ada suruh ataupun larang. Maksudnya ayat ini nak menceritakan manusia dijadikan berserta dengan tanggungjawab dan kewajipan. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maksudnya, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya mencipta dari kamu dari tiada kepada ada, sahaja mencari sebarang hikmah pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayat-ayat di atas menjelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai hikmah dalam penciptaan dan perintahnya dan tidak dapat dihitung satu persatu. Akan manusia dapat memesan sebahagian kecil sahaja daripada hikmah tersebut. Majoriti ulama berpendapat manusia dapat memesan hikmah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sama ada baik ataupun buruk. Akan dapat menangkap kezaliman, pencurian, pendustaan dan pembunuhan adalah perkara kecil manakala keadilan, kebenaran, perdamaian
Menyelamatkan manusia yang hampir tenggelam di dalam laut adalah perkara yang baik. Takdir pada malam Lailatul Qadar dan takdir harian. Jadi ada takdir ni dia dalam bentuk tahunan. Ada yang berbentuk harian. Tahunan ni macam mana? Jadi sepanjang tahun tu apa yang akan berlaku kepada manusia? Berlaku kematian, ada manusia hidup semula. Dan sepanjang setahun tu macam-macam takdir, ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan ada takdir yang berbentuk harian. Hari ni apa yang berlaku kepada seseorang? Itu juga disebut sebagai takdir. Okey, terus. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan takdir para hamba-Nya selama 50,000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Nas yang ada membuktikan takdir manusia melibatkan dua bentuk, iaitu pertama takdir tahunan dan kedua takdir harian. Takdir tahunan dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Di dalamnya dituliskan takdir yang terdapat dalam Alkitab atau Lauh Mahfuz. Apa yang akan berlaku dalam tempoh setahun seperti kematian, kehidupan, rezeki dan hujan. Manakala takdir harian melibatkan amalan-amalan yang akan dilakukan sepanjang tahun dan seumpamanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Inna kunna munzirin, Fiha yufraku kulla amrin hakim, Amram min indina, Inna kunna mursilin. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Jangan hamba-hamba kami ditipu azab. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut kerana pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandung hikmat serta tetap berlaku, tidak berubah atau bertukar, iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmat kebijaksanaan kami. Sesungguhnya telah menjadi adat kami mengutus Rasul. Okey, apa yang dimaksudkan Lauh Mahfuz? Yang kita sebut suatu buku yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu buku tentang takdir yang berlaku kepada alam ini bukan sahaja kepada manusia, yang tersimpan di sisi Allah. Sebab tu dipanggil mahfuz. Apa makna mahfuz? Bukan bekas ahli pada mempersonal tu. Makan mi abu dengan telur itik tu bukan yang tu. Tapi mahfuz ni lain. Maknanya buku yang dipelihara di sisi Allah, tak ada siapa pun yang tahu. Yang hanya diketahui oleh Allah. Mungkin timbul soalan. Malaikat pun tak tahu. Sekadar maklumat yang diberitahu oleh Allah. Selain daripada malaikat Jibril yang merupakan ketua malaikat, Nabi pun tak tahu. Sebab ini melibatkan perkara-perkara yang gaib. Sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Quran, memang jin ini sebagaimana yang disebut di dalam suratul jin. Balik ni tuan-tuan, sebelum tidur baca surah jin dan tengok terjemahan dia. Jin ni duk ambil maklumat. Sebab masa tu langit terbuka, pintu langit terbuka. Dia ambil maklumat, tengok dalam buku di Lauh Mahfuz itu rahsia-rahsia, takdir-takdir yang berlaku kepada alam. Dia ambil, dia beritahu kepada Tok Bomo, Tok Nujum. Jadi Tok Bomo bila orang datang ke dekat dia, tanya tentang amalan seseorang, dia pun cerita orang ni akan mati sekian, sakit, rezeki, jodoh dia. Sebab dia tahu tu kerana apa? Bukan dia tahu perkara yang gaib. Diberitahu oleh jin. Setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW, lalu ditutup pintu-pintu langit, demo tak boleh nak curi rahsia yang berada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz dipelihara, maknanya dijaga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Takdir harian pula ialah takdir yang dilaksanakan secara harian berdasarkan takdir yang ditetapkan sebelum itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Maksudnya, sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadanya tiap-tiap masa ia di dalam urusan mencipta dan mentadbirkan makhluk-makhluknya. Okey. Di antara sifat Allah Ta'ala yang kita mengaji dalam akidah ni dipanggil istighna. Maknanya Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam.
Bila terkaya, bila ni bukan maknanya tak sengaja, tersepak, terjatuh kan. Di sini maknanya kita sebut apa dia? Isim tafdil. Mengatasi segalanya. Bila Allah Ta'ala terkaya, kaya daripada segala makhluk, kaya ni dia tidak berhajat. Itu dia panggil istighna. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga bersifat iftiqar. Apa maksud iftiqar? Iftiqar ni maknanya semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iftiqar maknanya fakir. Apa makna ciri ataupun sifat orang fakir ni sentiasa berhajat kan? Sifat orang fakir ni sentiasa berhajat. Makhluk sentiasa berhajat kepada Allah. Bukan sahaja manusia, termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Bila berhajat, semua minta kepada Allah. Selain daripada manusia, makhluk yang lain pun minta kepada Allah, berdoa, berzikir kepada Allah. Tapi zikir mengikut kefahaman masing-masing, mengikut kedudukan masing-masing di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya kedudukan manusia macam cara zikir dia macam ni, binatang macam ni, serangga macam ni, tumbuh-tumbuhan macam ni. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi kamu sahaja yang tak faham bagaimana mereka tasbih. Tapi ada orang dalam dunia ni dia faham tasbih semut. Di antara zikir semut dia panggil dan dana tu. Yang beberapa tahun lepas tu dia faham. Orang lain Quran kata walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham, cuba dia faham semut zikir macam mana. Dahsyat tuan-tuan dalam dunia ni. Jadi Allah Ta'ala sebut orang lain tak faham, macam mana dia seorang boleh faham. Jadi maksudnya di sini bahawa semua manusia dan juga makhluk Allah Ta'ala berdoa, berzikir, bertasbih kerana mereka berhajat kepada Allah. Okey, terus Ibnu Jarir melaporkan daripada Munir bin Abdullah daripada bapanya, katanya Rasulullah SAW membacakan ayat di atas. Ketika itu kami menyatakan, wahai Rasulullah, apakah maksud tiap-tiap masa ia di dalam urusan mencipta dan mentadbirkan makhluk-makhluknya? Baginda menjawab, ia mengampunkan dosa, melepaskan kesukaran, mengangkat satu kaum dan menjatuhkan satu kaum yang lain. Berdasarkan ayat di atas, ulama tafsir menyatakan urusan Allah setiap hari ialah menghidupkan, mematikan, mencipta, memberi rezeki, memuliakan satu kaum, menghina satu kaum, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang tawanan, melepaskan kesukaran, memperkenankan doa, mengampunkan dosa dan lain-lain perbuatannya. Ini semua termasuk dalam takdir, ketentuan Allah Ta'ala. Jadi takdir dan ketentuan ini sebelum manusia lahir lagi. Tadi disebut 400 tahun, 500 tahun kan? 50,000 tahun sebelum manusia lahir ataupun diciptakan. Bukan kata manusia, langit dan bumi sebelum diciptakan, takdir itu mendahului kejadian langit dan bumi. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullah alazim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.